بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita mengatur ucapan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kerana masih lagi memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, dan nikmat kita boleh istiqamah berada dalam kebaikan. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sedar tidak sedar, hari ini kita sudah masuk malam ni pada yang ke-14 Zulhijjah 1444 Hijrah, berakhirnya hari Tashrik, dan lebih kurang 2 minggu lebih saja lagi kita akan masuk ke dalam tahun baru Hijrah. Dan pepatah Arab menyebut, man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbubun. Mana-mana orang yang harinya itu sama sahaja dengan sebelumnya, tidak ada perubahan dari sudut imannya, tak ada penambahan dari sudut amalnya, tak ada penambahan dari sudut ilmunya, orang itu sebenarnya orang yang tertipu dengan kehidupan dia. Wa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Dan mana-mana orang yang lebih baik hari ini berbanding dengan hari sebelumnya, dialah orang yang beruntung. Bertambah ilmunya, bertambah amalnya, bertambah imannya, itulah orang yang beruntung. Tapi ada satu lagi kelompok, man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Dan mana-mana orang yang hari ini lebih teruk daripada hari-hari sebelumnya, sebenarnya dia sudah jauh daripada rahmat Allah. Mereka itulah golongan yang terlaknat. Na'udzubillahi min zalik. Moga-moga kita termasuk daripada kelompok yang hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, insya-Allah. Jadi para jamaah sekalian, dalam ruangan maghrib kita pada malam ini menunggu masuknya waktu Isyak, bersama kita di talian lebih kurang 100 jemaah yang melayari program kita pada malam ini. Dan untuk makluman para jemaah sekalian, malam ini kita akan sambung tadabbur daripada surah Al-Waqi'ah yang sebenarnya kita telah baca pada siri-siri sebelumnya. Pada siri yang lepas, kita telah berhenti pada ayat yang ke-40, yang mana menceritakan tentang golongan kanan dan nikmat-nikmat yang dikecapi oleh golongan kanan. Dan pada malam ini kita akan sambung tadabbur kita bermula pada ayat yang ke-41 sehinggalah pada ayat yang ke-56. Kalau tuan-tuan, puan-puan ada mushaf Al-Quran, kita buka surah Al-Waqi'ah, buka surat 534. Direction perbincangan kita pada malam ni tentang Ashabus Shimal, golongan kiri,
iaitu golongan yang Allah gambarkan mereka yang syirik kepada Allah, mereka yang ingkar kepada hari kiamat, dan mereka mendahulukan hawa nafsu dia berbanding dengan arahan dan perintah Allah. Ini golongan kiri. Ayatnya Allah mula ceritakan bermula ayat yang ke-41 dan jenis-jenis ancamannya diceritakan pada ayat yang ke-42 hinggalah ayat yang ke-56. InsyaAllah kita akan lihat makna dan penafsirannya secara sederhana pada malam ini, insyaAllah. Kalau boleh, ayat-ayat ini sama-sama kita baca dan kita lihat tafsirannya pada mushaf Al-Quran kita, dan kita akan melihat kupasannya, insyaAllah. Ayat yang ke-41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Wa ashabus shimal, dan golongan kiri. Golongan kiri ni siapa dia, Ustaz? Kita garis bawahkan orang yang menerima buku catatan amalan dia melalui tangan kiri, belah kiri nanti. Menggambarkan penghinaan pada diri dia. Kemudian Allah tanya, ma ashabus shimal. Awak tahu tak golongan kiri itu siapa dia? Allah Ta'ala tanya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam tafsir Al-Munir menyebut golongan kiri ini terdiri daripada 3 golongan. Yang pertama, orang yang jelas mensyirikkan Allah. Dia tak beriman. Golongan yang kedua, orang yang ingkar pada hari pembalasan. Maknanya dia tak percaya pun adanya hari kiamat. Maknanya iman dia juga tidak sempurna. Sebab syarat rukun iman, mestilah dia ni beriman kepada adanya hari akhirat. Dan salah satu lagi golongan kiri yang disebut di dalam tafsir Al-Munir, golongan kiri juga adalah orang yang meletak ketepikan perintah Allah tetapi mendahulukan hawa nafsu dia. Maknanya, mungkinlah dia ni beriman, mungkinlah dia ni Islam, tapi perintah Allah kita tak ikut sangat. Dia kata begitu. Kami ikut hawa nafsu kami. Orang ni juga boleh terkategori sebagai orang yang diberikan buku catatan amalan dia melalui tangan kiri. Dengan kata lain, golongan kiri ni tidak semestinya orang kafir saja. Tidak semestinya orang yang musyrik saja. Tidak semestinya yang tidak beriman saja. Mungkin juga dia orang Islam, tapi Islamnya itu hanya pada sesuatu perkara sahaja. Tetapi dalam perkara yang lain, dia meletak ketepikan perintah Allah, dia mengetepikan larangan Allah, dia dahulukan hawa nafsu dia. Dia juga akan menerima buku catatan amalan kelak melalui tangan kiri. Ini kita jelaskan dulu siapa golongan kiri ini. Apa jenis ancaman yang Allah berikan kepada dia? Para jemaah perhatikan ayat yang ke-42. Fi samumin wa hamim. Mereka diseksa dengan api yang membakar dan air yang menggelegak. Subhanallah. Yang di sini kita faham alat untuk menyiksa manusia ni 2 bentuk. Yang pertamanya api yang panas, dibakar di dalamnya, habis terbakar kulit, Allah gantikan kulit yang lain. Kemudian air pula menggelegak. Air menggelegak. Suhunya berapa, Ustaz? Macam air dekat rumah kita ke? Tak. Sebab di dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, naru jahannam, api neraka jahannam itu merupakan juz'un min sab'ina juz'a nari jahannam. Ia merupakan 1/70 daripada kepanasan api di dunia. Ni kita nak tengok suhu tu berapa.
Kalau suhu di dunia ni, suhu apa yang paling panas Ustaz? Jemaah tanya. Air kat dapur rumah kita ke air kawi, air panas tu ke? Tak panas lagi. Itu mungkin mencecah 90, 100 darjah Celsius. Dah tu apa yang paling panas? Yang paling panas gunung berapi ke Ustaz? Tak. Itu baru 700, 800 darjah Celsius. Yang paling panas itu namanya api oxyacetylene. Ni kalau kita belajar sains, iaitu api yang digunakan untuk mencairkan besi. Besi ni hanya, keluli ni dia hanya mampu cair apabila dibakar pada suhu 4000 darjah Celsius. Maka yang membakarnya itu disebut oxyacetylene. 4000 darjah Celsius barulah keluli yang yang keras tu dia akan melebur dan mencair. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, an-naril lati tuqadu bani Adam, api yang dinyalakan oleh anak Adam itu di dunia, yang paling panas dinyalakan oleh anak Adam di dunia, juz'un min sab'ina juz'a min nari jahannam. Itu 1/70 daripada kepanasan api dunia. Maknanya kalau 4000 darab dengan 70, kita akan dapat lebih kurang 210,000 darjah Celsius. Begitulah seolah-olah gambaran kepanasan azab api neraka Jahannam. Maka bila Allah sebut golongan kiri ni akan diazab, diazab macam mana Ustaz? Allah nyatakan fi samumin wa hamim. Mereka diseksa dengan api wa hamim dan air yang menggelegak. Berapa suhu api dan air tu? 210,000 darjah Celsius. Kalau ikut kepada hadis tadi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tak mampu kita bayangkan bagaimana siksaan yang Allah Ta'ala beri ancaman kepada golongan kiri ni. Masya Allah. Sebab itu kita diajar untuk selalu sebut. Selepas kita solat, apa yang kita katakan? Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada api neraka. Jangan transitkan aku dalam neraka. Itu maksud Allahumma ajirni minan nar. Siksaan yang kedua, ayat 43. Kita perhatikan. Wa dhillim min yahmum. Di bawah naungan kepulan asap yang hitam. Allah sebut, suhu yang besar tadi, dia akan menghasilkan kepulan asap yang hitam. Kalaulah orang bakar sampah tak, kalau kat kampung-kampung terbalik raya korban kan, daun-daun tu ada orang bakar dan sebagainya, itu dah asap dia hitam dah. Ini dengan suhu yang sebesar itu, maka Allah sebut wa dhillim min yahmum, di bawah naungan kepulan asap yang hitam. Ayat yang ke-44. La baridin wala karim. Tidak dingin dan tidak pula memberi keselesaan. Masya Allah. Sejuk ke Ustaz? Tak sejuk kata Allah. Selesa ke? Tidak selesa. Sampai bila tidak sejuk, tidak selesa ni? Khalidina fiha abada. Dia akan merasai kepanasan sampai bila-bila. Kita di dunia kan, orang cakap sekarang ni bil naik melambung dan sebagainya kan. Sebab kepanasan, El Nino dan bagai-bagailah alasan. Kalaulah rumah kita ada aircon, kita buka aircon, yang panas tadi, yang berpeluh tadi, kita akan rasa sejuk, dingin dan selesa balik. Itu di dunia. Tapi di hari akhirat ada aircon ke? Tak ada dah. Maka sampai bila rasa tidak selesa ni? Khalidina fiha abada. Bagi yang mereka yang tak beriman. Bagi yang beriman, dia akan keluar juga daripada neraka satu hari nanti. Di sinilah kita boleh sebut satu hal. Kalau seseorang tu terpenjara di dunia, dia kena penjara di dunia, dia mungkin diberi hukuman penjara setahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Sampai satu masa dia akan keluar daripada penjara. Tapi di hari akhirat,
terpenjara dia kerana kesyirikan dia di dunia, masuk di dalam penjara neraka akhirat. Sampai bila dia akan berada dalam penjara neraka akhirat itu? Khalidina fiha abada. Sampai bila-bila. Selesa tak? Allah sebut. La baridin wala karim. Tidak akan merasai kedinginan pun dan tidak akan merasai sedikit pun keselesaan. Itu ayat yang ke-44. Na'udzubillah min zalik. 45. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut lagi. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Sesungguhnya golongan ini ketika di dunia lalai kerana kemewahan. Allah sebut salah satu ciri golongan kiri ini, apa ciri dia? Di dunia dulu dia lalai dengan keselesaan dia. Dia lalai dengan kemewahan dia. Sedangkan dia lupa nikmat yang Allah bagi kepada dia tu dalam bentuk ujian sebenarnya. Ada orang Allah Ta'ala uji kepada dia dengan kemewahan. Kalaulah dengan kemewahan itu semakin dekat dia dengan Allah, ketahuilah nikmat itu nikmat yang diradai di sisinya. Tetapi kalaulah kerana kemewahan itu semakin lalai dan jauh dia daripada Allah, ketahuilah nikmat itu sebenarnya dalam bentuk istidraj. Pernah dengar tak para jamaah sekalian satu perkataan namanya istidraj? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan menguji manusia dengan nikmat-nikmat, lalu dengan nikmat itu makin lalai dia dengan Allah dan nikmat itu datang dari pelbagai arah yang mereka tidak sangka-sangka. Ini ada satu yang kita sebut sebagai istidraj. Apa benda istidraj itu, Ustaz? Nikmat di luarnya tetapi sebenarnya ia berbungkus azab. Nikmat di luar, oh ini tanda Allah Ta'ala bagi pada aku ni, tengok aku tak sembahyang pun kaya, kata dia. Aku ni tak puasa pun relax je. Kamu yang solat nampak makin susah je. Dia melihat kemuliaan di sisi Allah itu berdasarkan kepada nikmat yang dia terima. Lalu Allah katakan, ciri golongan kiri ni, bila dia dapat nikmat, dia makin jauh dengan Allah. Jadi para jemaah sekalian, ana pesan pada diri ana dan kita semua, marilah kita sama-sama muhasabah macam-macam nikmat yang Allah berikan pada kita. Nikmat zuriat, nikmat keluarga yang baik, nikmat harta, nikmat rezeki, kerja dan sebagainya. Bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah kita dengan nikmat-nikmat tersebut kita makin dekat ataupun makin jauh dengan Allah? Kalau dengan nikmat tadi makin berlebih kurang, na'udzubillah min zalik, peluang kita ini, kita tazkirahkan diri kita, marilah kita ambil peluang ini, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah sebut jelas pada ayat yang ke-45, salah satu ciri golongan kiri, di dunia dulu, bila aku bagi nikmat, dia sebenarnya lalai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 45. 46. Kita tengok ayat yang ke-46. Saya mohon yang belum tutup mikrofon, mohon kerjasama kita tutupkan mikrofon. Kita nak lekatkan tadabbur surah Al-Waqi'ah ni hingga ayat yang ke-56 insya-Allah. Ayat yang ke-46. Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim. Mereka sentiasa melakukan dosa-dosa besar, kata Allah. Hinthil 'azim. Mereka melakukan dosa-dosa besar. Jalan Allah lurus, jalan Allah lurus. Tetapi dia bengkok ke kanan, dia bengkok ke kiri. Bengkok ke kanan, bengkok ke kiri. Kalau sekali-sekala tu mungkinlah kita kata kelalaian dan sebagainya. Tapi kalau dia sengaja melakukan benda yang sama dan dia kata tak apalah, nanti aku taubatlah dosa-dosa ni. Sebenarnya dia sedang tertipu dengan kehidupan dia. Dia tertipu. Dia kata tak apa, Allah kan Maha Pengampun, aku bertaubatlah nanti.
Minggu depan lah aku taubat. Nanti umur sekian lah aku taubat. Dia sebenarnya tertipu dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim Allah. Penyayang dan pengasih, pemurah Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Maka Allah sebut, وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْتِ الْعَظِيمِ. Ciri yang kedua golongan kiri ini, dia tidak segera bertaubat, tapi yusirruna 'alal hintil 'azim. Dia berterusan melakukan dosa-dosa besar. Itu ayat ke-46. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. 47. Ciri yang ketiga, Allah sebut, siapakah golongan kiri ini? Ciri yang ketiga adalah mereka juga selalu berkata, adakah masuk akal sesudah kita mati serta menjadi tanah dan tulang belulang, kita akan dibangkitkan semula. Allah sebut, ciri yang ketiga golongan kiri ni dia tak percaya kepada adanya hari kebangkitan. Dia kata macam mana? Macam mana Allah nak bangkitkan balik manusia di padang mahsyar ni? Kan tulang jemulang manusia tu hancur dah. Daging sudah tak ada dah. Nyawa sudah tak ada dah. Macam mana nak bangkitkan balik? Dia rasa benda tu mustahil bagi Allah. Sedangkan kita orang beriman, senang saja. Kita yakin dengan firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah berkehendak sesuatu, cukuplah Allah katakan jadi, maka jadilah. Ada orang katakan mustahil lah manusia nak dibangkitkan balik dalam keadaan dia ni tak ada apa-apa dah. Kita ingat balik kejadian manusia dahulu. Ada orang lahir tanpa ibu, tanpa bapa. Dia lahir tanpa ibu, tanpa bapa. Tak ada siapa-siapa. Kalau Allah berkehendak, lahir dia. Siapa dia? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tanpa ibu, tanpa bapa. Ada orang lahir tanpa ibu, dia lahir daripada tulang rusuk lelaki. Siapa dia? Hawa. Ibunya tak ada. Lahir daripada tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Ada orang lahir tanpa bapa. Tak ada ayah. Lahir daripada rahim sang ibu sahaja. Siapa dia? Nabi Isa alaihissalam. Maknanya tak mustahil bagi Allah. Dan kita pula ada ibu, ada bapa. Dan melalui satu yang dinamakan dengan azbuz zanab, iaitu tulang belakang kita yang paling hujung dinamakan azbuz zanab. Tulang ekor tu, cuba kita pegang di belakang sekali tu ada tulang ekor kita. Tulang tu tidak akan hancur. Melalui tulang azbuz zanab itulah Allah akan bangkitkan kita kembali di padang mahsyar pula. Maka bagi kita senang saja bagi Allah jika Allah berkehendak. Ayat yang ke-48 kita tengok. Awa aba'unal awwalun. Dan adakah juga datuk nenek kita yang telah lalu akan dibangkitkan? Dia kata, datuk nenek kita dah beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun dah meninggal dunia. Macam mana nak hidupkan balik? Bagi kita akidah ahli sunnah wal jamaah, mudah je bagi Allah Ta'ala. Ayat yang ke-49. Qul innal awwalina wal akhirin. Wahai Muhammad, sebut macam ni pada mereka. Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu ke, orang-orang yang terkemudian ke, kamu baca ayat ni pada mereka. Iaitu ayat yang ke-50. Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Tetap akan dihimpunkan pada masa yang ditentukan, iaitu pada hari kiamat kelak. Allah sebut, sama ada yang mati 1000 tahun lepas, 2000 tahun lepas, 100 tahun lepas, datuk kita, nenek kita, siapa sekalipun, satu masa nanti mereka akan dikumpulkan Allah pada hari kiamat kelak. Ini menjawab golongan yang tak beriman kepada adanya hari kebangkitan. Ayat yang ke-51. Thumma innakum ayyuhadhdallunal mukadzibun. Kemudian
Sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat dan mendustakan kedatangan hari kiamat. Ini kepada orang yang tak beriman ni. Kerana salah satu ciri golongan kiri, dia tak beriman kepada hari akhirat. Allah sebut, ayat yang ke-52, la'akiluna min syajarin min sakum. Kamu akan memenuhi perut kamu dengan buah, iaitu buah zakum. Para jamaah sekalian, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut salah satu makanan daripada makanan neraka itu namanya buah zakum. Buah zakum ni dalam tafsir Al-Munir menyebut, apa dia buah zakum? Iaitu pokok yang berduri menghasilkan buah yang berduri, berbau busuk dan rasanya sangat pahit. Itu ciri buah zakum. Buahnya berduri, rasanya pahit, baunya busuk. Dan itulah makanan kepada ahli neraka. Allah sebut je lah. Pokok zakum yang menghasilkan buahnya kelak, dicirikan dengan berduri, busuk dan ia sangat-sangat tidak menyelerakan kerana rasanya amat pahit. 53. Sikit lagi. Famali'una minhal butun. Maka kata Allah, ayat yang ke-53, Allah sebut, maka kamu akan memenuhi perut kamu dengan buah-buahan zakum tadi. Penuh perut kamu bila makan perut zakum. Tapi makanlah. Tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan dahaga. Itu juga salah satu daripada ciri makanan di neraka kelak. Tidak menghilangkan lapar dan tidak menghilangkan haus. Ini disebut dalam surah Al-Ghashiyah. Allah sebut, hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawma idin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'. Makanan ahli neraka ni, dia tidak akan mengenyangkan dan tidak menghilangkan lapar ahli neraka tersebut. Penuh dengan buah zakum, Allah ceritakan. Ayat ke-54. Fasharibuna alaihi minal hamim. Selepas itu kamu akan meminum pula air panas yang menggelegak. Masya Allah. Dahlah makan buah zakum, cirinya berduri tadi, lekat di halkum. Nak hilangkan buah tadi supaya lalu di kerongkongan, kena minum pula air. Nak minum air panas menggelegak. Suhunya berapa? Kita sebut tadi, suhunya 70 kali lebih panas daripada api yang paling panas di dunia ini. Hancur leburlah isi perut. Na'udzubillah min zalik. Ini ancaman yang cukup keras Allah berikan kepada golongan kiri. 55. Fasharibuna syurbal him. Golongan kiri meminumnya seperti unta berpenyakit yang minum tidak puas-puas. Al-hin, ia merujuk kepada unta yang ada satu penyakit yang minum tak henti-henti. Ini salah satu penyakit unta. Penyakit dia rasa sangat-sangat dahaga, dia minum air tapi tak menghilangkan dahaga dia. Ada satu penyakit, dan unta yang mengalami penyakit tersebut disebut sebagai al-him. Begitulah Allah Ta'ala nak bagi gambaran. Makanan ahli neraka buah zakum, minum pula air panas menggelegak, minum tak henti-henti, minum. Syurbal him, seperti unta yang berpenyakit tadi. Kemudian Allah sebut ayat ke-56 terakhir sekali pada malam ni, hadza nuzuluhum yawmaddin. Inilah jenis-jenis azab, ciri-ciri golongan yang disediakan kepada golongan kiri pada yaumaddin, pada hari pembalasan kelak. Moga-moga para jemaah sekalian, kita ambil pengajaran daripada ayat yang kita bacakan pada malam ni, yang menceritakan tentang golongan yang ketiga yang disebut dalam surah Al-Waqi'ah. Maknanya, golongan yang pertama, golongan as-sabiqun,
golongan VVIP di padang mahsyar, itu selesai kita dah baca dah. Golongan kanan pun dah selesai kita baca. Golongan kiri pun dah kita baca. InsyaAllah pertemuan akan datang, kita akan masuk kepada perbincangan bermula pada ayat yang ke-57 insyaAllah dari surah Al-Waqi'ah ini. Dan saya nampak untuk kita selesaikan tadabbur surah Al-Waqi'ah ini sudah tidak banyak sebenarnya. Hanya ada dalam mungkinlah 2 ataupun ketiga pertemuan nanti, maka kita selesailah tadabbur secara sederhana saja dari surah Al-Waqi'ah ini. Kalau tuan-tuan nak menghayati dengan lebih mendalam, boleh kita rujuk kitab-kitab tafsir yang banyak yang menghuraikan dengan lebih detail. Ana hanya ambil secara sederhana saja kerana waktu kita yang tidak panjang dalam pertemuan ini insya-Allah. Saya kembalikan kepada moderator majlis, dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas kesudian memimpin bacaan Suratul Mulk beserta tadabbur pada malam ini. Semoga kita mendapat ilmu yang berkah, kefahaman atas apa yang telah dipelajari, ingatan yang kuat mengenainya, seterusnya mengambil ibrah dan membuat refleksi dalam kehidupan seharian kita. Semoga kita tidak tergolong dalam golongan kiri ini. Amin. Baiklah, sebelum berpisah, semoga kita diberi peluang lagi untuk bersama-sama Afadil Ustaz pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Saya serahkan semula majlis kepada Afadil Ustaz untuk menutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Terima kasih kepada Puan Moderator. Kita tangguhkan majlis kita dengan bacaan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua, bertemu di lain kesempatan lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih admin. Terima kasih sahabat. Terima kasih sahabat. Terima kasih semua. Jumpa pagi esok ya. InsyaAllah. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Nur. Terima kasih. Salam. Sampai jumpa lagi. Jumpa lagi esok insya-Allah. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa esok dalam bacaan Yasin pagi esok ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Puan Zabeda. Terima kasih semua. Terima kasih semua jemaah. InsyaAllah jumpa lagi esok ya.